Seterusnya untuk perkembangan lain dari Dewan Rakyat, kita terus saja bersama dengan rakan setugas wartawan Ezrina Amir Hamzah di Parlimen. Jadi Ezrina, selain dari pembentangan Kertas Putih Felda, apa lagi antara isu yang menjadi tumpuan Dewan hari ini? Ezrina? Terima kasih rakan setugas di Sri Pentas. Selain daripada persetujuan Kerajaan Pakatan Harapan dalam memberikan bantuan kewangan RM6.23 bilion kepada Felda, terdapat model baru yang akan diwujudkan bagi menyuntik tenaga baru dalam mengoptimumkan potensi untuk maju serta memodernkan industri pertanian. Dan Datuk Seri Azmin juga mendedahkan sebanyak RM2.7 bilion dana Felda telah digunakan untuk meraih sokongan politik dalam pilihan raya umum yang lalu. Ini antara kecelaruan sebenarnya pengurusan yang berlaku dalam agensi berkenaan sebelum ini. Tapi sebelum saya meneruskan lagi perkembangan mengenai perincian Kertas Putih Felda yang telah dibentangkan oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi sebentar tadi, kita ke laporan lain yang turut dibangkitkan dalam sidang Dewan. Baiklah, pemberian subsidi petrol bersasar bagi golongan berpendapatan rendah B40 mungkin dibuat secara terus ke dalam akaun penerima. Ini kerana 90% penerima bantuan sara hidup BSH yang layak menerima subsidi petrol bersasar ketika ini menerima bantuan secara terus ke dalam akaun mereka. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, baki 10% penerima yang kebanyakannya berada di kawasan pedalaman akan dibantu untuk dibuka akaun mereka. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri, mengenai kaedah pelaksanaan pemberian subsidi petrol bersasar termasuk sama ada menggunakan kupon atau kad. Kerajaan juga, kata beliau, berhasrat memperluaskan program subsidi bersasar kepada barangan keperluan lain. Menjadi hasrat kerajaan untuk barangan pengguna yang lain yang sekarang ini kerajaan tanggung dari segi subsidi, kita akan laksanakan secara bersasar dengan mengambil sedikit sebanyak pengalaman daripada pelaksanaan RON 95 yang insya-Allah mudah-mudahan akan berlangsung dengan baik. Subsidi petrol bersasar itu antara langkah-langkah yang digariskan dalam Belanjawan 2019 bagi mengurangkan kos sara hidup untuk isi rumah B40 yang menerima pendapatan bulanan di bawah RM3,860. 6 negeri telah bersetuju menaikkan kadar tarif air selaras dengan usaha kerajaan menstruktur semula industri perkhidmatan bekalan air di negara ini. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar berkata, persetujuan itu dicapai hasil rundingan kementerian bersama kerajaan negeri dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN yang masih berterusan ketika ini. Bagaimanapun, Xavier tidak menyatakan 6 negeri yang sudah menyatakan persetujuan menaikkan kadar tarif berkenaan. Bahawa 6 negeri pun telah setuju untuk menaikkan tarif air. Sekarang konsultasi telah pun diteruskan dan tak lama lagi 2 negeri lagi akan bersetuju untuk kita adakan kenaikan tarif di dalam industri air. Tambahnya, kadar tarif air di seluruh negara sepatutnya dinaikkan 2 atau 5 tahun lepas kerana kenaikan kos operasi tahunan tidak diimbangi dengan tarif yang setara, sekaligus meletakkan beberapa operator air dalam kedudukan kewangan yang sukar untuk memberi perkhidmatan air yang berkualiti. Mengenai penetapan harga siling, Xavier berkata ia berbeza mengikut negeri-negeri termasuk berdasarkan keupayaan operasi. Baiklah, buat masa ini sidang Dewan berehat seketika dan akan diteruskan dengan sesi perbahasan Kertas Putih Felda pada jam 2.30 petang ini dan Datuk Seri Azmin dijangka membuat penggulungan pembentangannya sekitar jam 4 atau 4.30 petang nanti. Kami akan bawakan lagi perkembangan dalam berita seterusnya. Kembali ke Sri Pentas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ezrina langsung dari Parlimen. Kita ke laporan seterusnya.